Sebut saja perkataan gemuk, sudah pasti ia satu perkataan yang mengerikan. Apakah faktor-faktor yang menjadikan seseorang gemuk? Tekanan, keturunan, malas bersukan ataupun pemakanan? Terpampang dalam keratan akbar, tidak sarapan punca gemuk. Adakah kamu percaya secara logiknya orang yang kurang makan sudah pasti menjadi kurus? Tetapi kenapa tajuk ni tidak sarapan punca gemuk? Sebenarnya, ada waktu-waktu tertentu dalam tempoh 24 jam sehari, ada waktu makan yang sesuai untuk kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk pada hari ini, mari kita belajar Piramid Makanan Malaysia 2020 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat mengenal pasti maklumat pertama. Yang kedua, murid dapat mencatat maklumat dan menjanakan idea berdasarkan bahan yang diberi. Kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran menulis. Untuk makluman murid semua, pada tahun 2010 ada tajuknya Piramid Makanan Malaysia. Tetapi selepas 10 tahun, diubah sesuai mengikut situasi semasa, dipanggil Piramid Makanan Malaysia 2020. Kalau sebut perkataan 2020 ni, terbayang iaitu wawasan 2020, iaitu idea dari Tun Dr. Mahathir. Tetapi pada 2020, satu yang mengembangkan iaitu kita terima COVID. Itu sekadar maklumat sajalah. Mari kita fahami apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya Piramid Makanan Malaysia 2020. Izzah merancang menu harian pada hujung minggu untuk memastikan makanan yang diambilnya seimbang. Dia merujuk Piramid Makanan Malaysia 2020. Berdasarkan maklumat dalam piramid makanan ini, kita lihat yang paling bawah. Yang paling bawah ni digalakkan. Paling banyak kita kena makan. Tapi yang paling atas tu kita makan yang paling sedikit. Bermula yang paling bawah iaitu sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian. Buah-buahan 2 sajian. Seterusnya, peringkat yang kedua, sumber karbohidrat iaitu 3 hingga 5 sajian. Berikutnya, sumber protein 1 hingga 2 sajian. Dan yang paling atas, kemudian itu lemak, minyak, gula dan garam perlu dikurangkan. Boleh ambil tapi perkataan ni perlu dikurangkan. Seterusnya, minum air kosong antara 6 hingga 8 gelas. Susu dan produk tenusuk sebanyak 2 sajian setiap hari. Ini contoh Piramid Makanan Malaysia 2020. Seterusnya maklumat, dia terpecah kepada 3 bahagian. Satu, kumpulan makanan. Yang kedua, kuantiti. Dan yang ketiga, contoh. Lihat contoh yang pertama diberi. Sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian. Contohnya apa? Lobak. Maklumat yang tidak lengkap diberi di sini iaitu buah-buahan, kuantiti tak tahu. Contoh tak tahu. Seterusnya sama. Sumber karbohidrat, sumber protein, susu dan produk tenusuk tidak dilengkapkan. Jadi kamu kena rujuk berdasarkan piramid makanan. Maklumat ada di situ, kamu kena pindahkan dalam kuantiti dan contoh. Cuma yang terakhir sekali, ni. Lemak, minyak, gula dan garam, kuantiti ni dikurangkan. Contohnya, kek, coklat. Kan kita suka makan kek, terutamanya masa hari jadi. Boleh, tetapi kena kurangkan. Sebab tu orang sambut hari jadi setahun sekali. Tak ada orang sambut hari jadi hari-hari kan. Itu contohnya. Maklumat berikutnya iaitu berkaitan dengan menu sihat. Tadi cikgu dah beritahu, waktu dan tempoh 24 jam, masa bila kita perlu makan. Jadi kita tengok ni pula di sini, waktu. Waktu dia dan menu. Sarapan pagi, dia bagi contoh di sini, sebiji pisang, 2 keping roti dan secawan teh. Kemudian, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan lewat malam, tidak dinyatakan. Apakah yang perlu dilengkapkan untuk melengkapkan menu sihat dalam tempoh sehari? Jadi latihan pada hari ini, kamu dikenaki melengkapkan maklumat ataupun tempat kosong dengan berpandukan Piramid Makanan Malaysia 2020. Ini latihan yang pertama. Manakala latihan yang kedua iaitu melengkapkan berdasarkan tempoh masa
kamu kena lengkapkan apakah menu yang sesuai. Dalam tempoh sehari, kita makan sebanyak 6 kali. Sekali telah dibagi iaitu sarapan pagi, bermula minum pagi hingga lewat malam. Apakah yang sesuai dimakan dan diminum? Boleh jawab sekarang. Mari kita bincang, apakah contoh jawapan yang sesuai? Bila mengisi tempat kosong, ada pelbagai jawapan yang sesuai. Ya? Kalau pilihan A, B, C, D, dia dah tetap lah. Kalau jawapan dia A, kalau kamu jawab B, tetap salah. Tapi kalau tempat kosong, apa saja yang sesuai boleh diterima. Ini contoh saja kita bincang bersama-sama. Kita lihat dulu latihan yang pertama. Kumpulan makanan, sayur-sayuran. Tadi dah bagi tahu 2 hingga 3 sajian, contoh lobak. Yang ke bawah ni tak lengkap. Okey, buah-buahan, 2 sajian. Contohnya apa? Tembikai, pisang yang bagus. Sumber karbohidrat, 3 hingga 5 sajian. Contohnya apa? Roti. Dan berikutnya sumber protein, 3 hingga 5 sajian. Ikan. Susu dan produk tunusu, 2 sajian. Contohnya apa? Susu dan keju. Kalau ikut susu ni, dari mula kita lahir sampai kemudian ada susu budak, ada susu orang dewasa, ada susu murid sekolah, sampai susu orang tua pun ada. Jadi susu ni tak boleh tinggalkan. Ia ada satu benda yang atau benda penting perlu diamalkan dalam harian. Dalam menu harian kita mesti ada susu. Dan yang akhir sekali telah pun diberitahu tadi, lemak, minyak, gula dan garam dikurangkan. Contoh, kek coklat. Seterusnya kita bincangkan berdasarkan tempoh masa. Apakah menu yang sesuai? Sarapan pagi tadi telah dibagi. Okey, kita bermula dengan minum pagi. Minum pagi ni lebih kurang dalam pukul 10 lah kalau kamu rehat di sekolah. Sebab tu, cikgu lihat kalau murid yang dah bersarapan di sekolah, dia tidak terkejar-kejar masa untuk berebut berlari di kantin untuk mendapatkan makanan. Sebab dia dah ada tenaga, dia dah makan. Tapi kalau murid yang tidak sarapan, kamu tengok, dia makan 2 bungkus nasi lemak dan sebagainya. Itu cara yang tidak bagus. Jadi kita dah sarapan, jadi kalau minum pagi contohnya, sebiji kuih kari puff dan secawan susu pun dah okey. Kalau orang dewasa mungkin dia minum teh tarik ataupun kopi. Kanak-kanak dia lain lah, susu. Makan tengah hari. Kita orang Malaysia ni tak dapat berpisah dengan nasi. Terutama generasi lama. Mungkin generasi kamu tak dapat nasi tak apa. Tapi kalau orang tua-tua atau opah mesti nak makan nasi. Sebab nasi adalah makanan ruji kita. Jadi makan tengah hari kita boleh makan sepinggan nasi, ada ikan, ada sayur dan buah. Dan seterusnya minum segelas air kosong. Minum petang. Minum petang ni dalam pukul 4 ataupun 4.30. Kalau murid yang pergi sekolah agama, kamu ada rehat lagi sekali. Jadi minum petang ni kita makan kuih muih dan secawan kopi ke, secawan susu ke, secawan teh ke. Itu untuk minum petang. Seterusnya makan malam. Makan malam ni jangan sampai pukul 10, pukul 11 baru nak makan malam. Seelok-eloknya pukul 7, pukul 8. Kalau orang Cina dia akan makan sebelum pukul 7. Selepas dia makan dia akan berjalan. Dia kata untuk penghadaman. Itu amalan budaya orang Cina. Tapi sejak adanya restoran 24 jam, itulah jadual makanan kita dah berubah. Itu bahaya dah. Sebab rakyat Malaysia antara rakyat yang obesiti yang tertinggi di dunia. Dikatakan 6.9 juta rakyat Malaysia iaitu kaum wanita obesiti. Bayangkanlah berapa ramai itu. Rakyat Malaysia baru 32 juta. Jadi makan malam ni, sepinggan nasi, ikan, sayur, buah dan segelas air kosong. Lebih kurang macam tengah hari lah. Cuma kuantiti ni kita boleh kurangkan. Sebab kita tak perlukan tenaga dah, kita nak tidur. Tapi tengah hari tu kita perlu makan. Sebab kita nak bekerja petang, nak bersukan dan sebagainya. Akhir sekali, makan lewat malam. Ada orang dia tak biasa makan, tak apa. Kalau nak makan juga, kita ambil biji rin dan segelas susu saja. Susu ni kadang-kadang boleh membantu kita untuk tidur dalam tempoh yang lama. Kita tidur nyenyak dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini itu, Piramid Makanan Malaysia 2020. Kalau kebiasaannya kita makan 6 kali sehari. Bagi murid-murid khususnya setelah 2 tahun PDPR, ramai yang obesiti, baju diketat dan sebagainya, kamu boleh kurangkan makanan. Salah satunya diet. Daripada 6 tu boleh turun jadi 5 saja, tak perlu makan lewat malam. Daripada 5 mungkin kurang jadi 3. Ada orang yang ambil 3 kali makan saja. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Yang penting makanan yang kita makan tu. Ada orang makan 3 kali, tapi sekali makan banyak. Kuantiti makanan juga mengambil kira. Jadi untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat, rujuk balik piramid makanan.
Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru masing-masing. Bye.